Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Zahrudin. Sekarang saya akan membentangkan tentang Akta 149 Akta Racun Perosak 1974. Bahagian 1 iaitu awalan. Tajuk ringkas dan permohonan dan permulaan 1 iaitu akta ini boleh disebut sebagai Akta Racun Perosak Makhluk Perosak 1974 dan ianya hendaklah berlaku di seluruh Malaysia. Kedua ialah akta ini mulai berkuat kuasa pada tarikh yang akan ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam warta dan Menteri boleh melantik tarikh yang berlainan untuk berkuat kuasa akta ini atau berlainan peruntukannya di pelbagai kawasan di Malaysia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazman dan hari ini saya akan membentangkan tentang beberapa tafsiran yang ada dalam Akta Racun Makhluk Perosak 1974. Yang pertama adalah bahan aktif. Bahan aktif merupakan ramuan seperti yang disenaraikan pada jadual yang pertama mempunyai sifat racun perosak, yang mana ramuan adalah salah satu unsur daripada bahan, penyediaan dan campuran. Okey, seterusnya adalah penganalisis. Penganalisis ialah penganalisis yang dilantik pada Seksyen 34. Seterusnya analisis, standard analisis. Bermaksud bahan yang mengandungi bahan aktif dan digunakan untuk sebagai rujukan dalam analisis racun perosak. Okey, kita pergi kepada haiwan. Bermaksud haiwan yang berguna kepada manusia sebagai makanan atau produk penting lain atau sebagai binatang beban. Okey, kita pergi ke seterusnya iaitu pegawai yang diberi kuasa. Bermaksud pegawai awam yang dilantik sebagai pegawai yang berkuasa oleh menteri melalui pemberitahuan dalam warta. Seterusnya lembaga ialah lembaga racun makhluk perosak yang ditubuhkan di bawah Seksyen 3. Okey, seterusnya kita pergi kepada makanan yang tercemar. Makanan cemar ini bermaksud makanan yang di dalamnya mempunyai racun perosak atau kuantiti atau perkadaran racun perosak yang melanggar peraturan di bawah Seksyen 21. Okey, seterusnya kita pergi kepada makanan. Setiap bahan yang digunakan oleh manusia untuk makan dan minum atau digunakan dalam komposisi penyediaan bahan juga termasuk bahan perisa tetapi tidak termasuk bahan untuk dijadikan ubat. Okey, seterusnya dan akhir sekali ialah label. Perkara yang ditulis, dicatat atau grafik yang ianya tetap atau timbul sama ada segera atau sebaliknya pada bungkusan racun perosak. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nashadah binti Cik Omar. Nama matrik saya 22 DAG 18F2039. Okey, hari saya akan sambung tentang tafsiran. Okey, yang first tu pembuatan. Ia berkait rapat dengan racun perosak yang bermaksud dia menyiapkan, merumuskan, mencampurkan, membuat, melabelkan ataupun merawat perosak tersebut dengan tujuan penjualannya tetapi tidak termasuk penyelidikan atau eksperimen yang berkaitan dengan racun perosak. Perkara yang menjadi sebahagian untuk penyelidikan atau eksperimen tersebut. Okey, seterusnya pack. Ia bermaksud melampirkan dalam bungkusan. Okey, bungkusan pula ni dia maksud apa-apa di dalam atau di mana racun perosak atau makanan apa pun, dia mengikut mana jua keadaannya, dilapisi, ditutup, ataupun dibendung. Okey, seterusnya perosak ialah termasuk bakteria, virus, kulat, rumpai,
lepas tu tumbuhan atau haiwan, memberi kesan buruk ataupun menyerang haiwan, tumbuhan, buah-buahan atau harta benda. Okey, racun perosak ni dia ada 2 subsection. A. Apa-apa bahan yang mengandungi bahan aktif. B. Apa-apa penyediaan, campuran atau bahan yang mengandungi salah satu atau lebih bahan aktif tetapi tidak termasuk makanan yang tercemar atau apa-apa artikel yang disenarai dalam jadual kedua. Tafsiran pegawai pelesenan racun makhluk perosak. Pegawai pelesenan racun makhluk perosak yang dilantik di bawah Seksyen 16. Okey, ia ditentukan oleh peraturan atau undang-undang. Lepas tu peraturan dia dan undang-undang bermaksud antara 2 peraturan yang dibuat berdasarkan akta ini. Setiausaha bermaksud setiausaha lembaga. Menjual termasuk tawaran untuk menjual, pameran untuk dijual untuk menjual racun perosak, atau tawaran untuk memberi ganjaran kepada setiap perkhidmatan yang berkaitan dengan penggunaan racun perosak. Okey, nombor 2, tujuan akta ini adalah racun perosak harus dianggap sebagai racun perosak yang berbeza dari racun perosak lain. A. Sebab nama kimia racun perosak itu berbeza lepas tu dengan nama racun perosak lain. B. Nama dagang atau tanda dagangan racun perosak itu berbeza daripada nama racun perosak lain. C. Ramuan racun perosak ini berbeza dengan ramuan racun perosak lain dalam jenis bilangan, perkadaran, kepekatan atau dalam aspek lain. Okey, kalau D, racun perosak diformulasikan secara berbeza daripada yang lain. E. Racun perosak dihasilkan oleh pengilang lain daripada pengeluar racun perosak. F. Racun perosak berbeza dari segi kualiti, sifat, ciri atau keberkesanan diri racun perosak lain. Itu saya daripada saya. Terima kasih. Tafsiran yang ketiga ialah tujuan akta ini, racun perosak dianggap salah jenama jika A. Labelnya mengandungi pernyataan, reka bentuk atau grafik perwakilan berkaitan racun perosak yang palsu atau mengelirukan. B. Ianya adalah tiruan atau dijual dengan nama racun perosak yang lain. C. Labelnya tidak mengandungi amaran dan jika dipatuhi mencukupi untuk mencegah risiko kepada manusia atau haiwan. D. Apa-apa perkataan, maklumat atau perkara lain diperlukan oleh peraturan atau undang-undang muncul di labelnya dan tidak dipaparkan sama sekali. E. Tidak dibungkus atau dilabel dengan cara yang telah ditetapkan. F. Mempunyai ketoksidan yang berbeza dari yang dikhaskan untuknya. G. Dicampurkan atau dibungkuskan dengan bahan sehingga mengubah sifat atau kualiti asalnya. Dan yang terakhir sekali iaitu H. Mengandungi bahan selain daripada bahan tersebut atau didakwa mengandungi bahan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Izzah binti Fazil, nombor matrik 22DAG18F2027. Seterusnya adalah bahagian yang kedua, lembaga racun perosak. Dalam lembaga racun perosak, terdapat penubuhan lembaga yang terdiri daripada beberapa orang ahli, iaitu yang pertama, pengerusi daripada Ketua Pengarah Pertanian. Yang kedua, setiausaha iaitu pegawai kanan Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia. Seterusnya diikuti dengan timbalan Ketua Pengarah Kesihatan bagi Kesihatan Awam, Ketua Pengarah Kimia, Ketua Pengarah Pertanian Malaysia bagi Institut Penyelidikan dan Pembangunan. Seterusnya adalah Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia dan Ketua Pengarah Jabatan Piawaian Malaysia. Seterusnya adalah Ketua Pengarah Perkhidmatan Haiwan bagi Racun Makhluk Perosak 15, diikuti oleh Pengarah Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia, Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Pengarah Pertanian Sabah, diikuti Pengarah Pertanian Sarawak, Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling
Dan akhir sekali adalah Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Seterusnya adalah anggota ganti. Yang pertama, Menteri boleh sehubungan dengan setiap anggota Dewan iaitu mempunyai kuasa dalam melantik pada pencalonan anggota tidak lebih daripada 1 orang untuk menjadi ahli ganti untuk hadir menggantikan mesyuarat ahli lembaga yang mana ahli asalnya tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu maupun atas tanpa sebab. Yang kedua, ketika menghadiri majlis mesyuarat lembaga tersebut, seorang ahli gantian bagi semua urusan hendaklah juga dianggap sebagai anggota lembaga walaupun ianya hanyalah seorang ahli gantian. Seterusnya adalah penyediaan kemudahan oleh kementerian. Kementerian yang bertanggungjawab untuk lembaga tersebut hendaklah memberikannya dana, kaki tangan dan kemudahan lain yang diperlukan oleh lembaga tersebut bagi membolehkannya menjalankan fungsi dan tugasnya tersendiri. Terima kasih. Nama saya Nur Afrika binti Nurizan. Nombor matrik saya F2017. Saya akan menerangkan tentang prosiding lembaga. Yang pertama, pengerusi hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat lembaga bahawa dia menghadiri mesyuarat tersebut. Okey, seterusnya yang kedua, sekiranya tidak ada ketua di dalam dewan, para anggota yang hadir hendaklah memilih seorang daripada mereka untuk mempengerusikan majlis tersebut. Seterusnya, yang ketiga, ketua atau anggota lain yang mempengerusikan mesyuarat lembaga pengarah mempunyai suara secara musyawarah dan jika ada pertanyaan, undi dibahagi sama rata di dalam mesyuarat tersebut. Yang keempat, lembaga hendaklah bermesyuarat di tempat mereka dan masa yang ditentukan adalah pengerusi. Dalam mesyuarat lembaga, ada 7 anggota lain yang mempengerusikan mesyuarat tersebut akan membentuk quorum. Yang kelima, lembaga boleh mengundang mana-mana orang untuk menghadiri mana-mana mesyuaratnya. Tetapi orang yang diundang tu dia tak ada hak untuk memilih dalam mesyuarat tersebut. Okey, yang terakhir, tertakluk pada bahagian ini, Dewan dapat mengatur sendiri prosedur tersebut. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.